Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nurin Hadirah binti Rusfahizan, nombor metrik 18THF19F2019. Hari ini saya akan menerangkan kemahiran-kemahiran asas aktiviti kembara. Jadi, apakah kemahiran-kemahiran tersebut? Jom kita dengar. Yang pertama, saya akan menerangkan tempat menarik dalam Malaysia yang mempunyai aktiviti kembara dan saya akan menerangkan alatan-alatan untuk aktiviti kembara. Tempat-tempat menarik yang saya akan terangkan yang pertama adalah Treetop Walk Sungai Sedim, iaitu di Kedah. Treetop Walk Sungai Sedim terletak kira-kira 3 km dari Bandar Bulim. Pengunjung yang ingin ke Sungai Sedim ini, mereka boleh memandu sendiri melalui jalan high-tech Kulim, iaitu mengikut jalan Mahang atau melalui jalan Batuworks Kulim Express. Okey, lokasi Sungai Sedim ini juga berhampiran dengan Taman Rekreasi Air Terjun Bukit Hijau Baling. Jadi, apa yang menarik di Treetop Walk Sungai Sedim ini? Okey, pertama berkenaan mereka boleh mengunjungi Treetop Walk Canopy, dan yang kedua Sungai Sedim Water Sport, dan yang ketiga melakukan aktiviti lasak. Sekarang kita akan lihat sedikit gambar berkenaan Treetop Walk Canopy ini. Okey. Yang pertama, gambar ini menunjukkan pemandangan Treetop Walk Sungai Sedim, Kulim, Kedah. Gambar yang kedua menerangkan laluan kanopi pada ketinggian 26 meter dari tanah. Mereka meletakkan signboard untuk para pengunjung. Okey, yang seterusnya gambar menerangkan salah satu pemandangan pokok tumpangan yang boleh dilihat di laluan kanopi. Seterusnya gambar yang keempat menerangkan gambar ini menunjukkan salah satu pokok yang ada di laluan kanopi, iaitu pokok meranti sarang punai. Seterusnya gambar-gambar ini menerangkan berkenaan water sport Sungai Sedim. Okey, gambar yang pertama adalah white water rafting di Taman Rekreasi Arus Teras Sungai Sedim, Kulim, Kedah. Okey, gambar yang kedua menunjukkan aktiviti kayak yang dilakukan di Taman Rekreasi Arus Teras Sungai Sedim, Kulim, Kedah. Dan yang ketiga, gambar ini menerangkan berkenaan aktiviti sukan air yang mencabar di Taman Rekreasi Arus Teras Sungai Sedim, Kulim, Kedah. Okay, seterusnya, Sungai Sedim ini menarik kerana terdapat pelbagai aktiviti lasak yang dapat kita lakukan. Mereka boleh melakukan aktiviti paintball, dan yang kedua flying fox, yang ketiga adalah jungle trekking, dan yang keempat adalah abseiling. Bagi pengunjung yang datang ke Sungai Sedim ini, jika mereka melakukan aktiviti yang banyak, mereka boleh menginap di Sungai Sedim. Okey, sama ada mereka berkhemah di situ ataupun mereka boleh memilih villa resort yang terdekat di Sungai Sedim. Seterusnya, peralatan yang perlu kita bawa ketika melakukan aktiviti kembara. Yang pertama adalah kita perlu membawa khemah. Yang kedua adalah kita juga perlu membawa peta ataupun kompas. Yang ketiga, kita juga perlu membawa mancis, pemetik api dan lampu picit serta bateri. Okey, yang keempat, kita juga perlu membawa periuk, pinggan dan sudu plastik serta pisau dapur. Yang kelima, kita juga boleh membawa makanan ringan seperti mi segera ataupun biskut kering. Yang keenam, kita juga perlu membawa ubat-ubatan serta alatan pertolongan cemas untuk keselamatan kita. Yang ketujuh, kita juga perlu membawa sepasang baju dan seluar panjang, topi serta kasut dan stoking untuk kita lakukan aktiviti kembara dan dapat membuat salinan. Seterusnya adalah kemahiran membaca kompas atau peta. Yang pertama, sekiranya memerlukan ketepatan mutlak, tetapkan deklinasi pada kompas tersebut. Seterusnya, letakkan kompas di peta dengan arah anak panah perjalanan yang menunjukkan ke arah destinasi. Kemudian, pegang kompas di hadapan anda, putar per rumah sehingga garis orientasi sesuai dengan peta dan penunjuk utara menunjuk ke arah utara. Kemudian, anda keluarkan peta dan putar kompas sehingga anak panah utara sepadan dengan penunjuk utara. Anak panah destinasi perjalanan anda akan menunjuk arah perjalanan sebenar yang perlu anda lalui. Okey, seterusnya, mari kita lihat tata cara mendirikan kemah. Sebelum kita
ingin mendirikan kemah, kita perlu pastikan kawasan yang akan kita dirikan kemah itu adalah kawasan yang selamat, yang dibenarkan dan yang bersih. Jadi, jom kita lihat cara-cara memasang kemah. Okey, gambar pertama menunjukkan kemah ini perlu kita kenal pasti kedudukan tirai kemah tersebut. Okey, kita perlu pasti arah tirai yang kita hendak letak tu menghadap ke arah mana. Jadi, contohnya apabila kita duduk di laut, kita pergi berkelah di tepi pantai, contohnya kita pastikan tirai kemah tu menghadap ke arah laut, menghadap ke arah view laut tu lah. And then yang kedua, gambar kedua menerangkan kita masukkan flexible poles, rangka lentur tu sebagai rangka kemah. Okay, setiap kemah yang kita bawa mesti akan ada rangka. Pastikan rangka tu cukup lah untuk kita masukkan ke dalam setiap lubang yang disediakan untuk rangka poles ini masuk. Dan setelah kita selesai masukkan rangka lentur ini, kita pastikan setiap hujung kemah tu dimasukkan ke dalam lubang penjuru kemah. Setiap penjuru, akan ada 4 penjuru. Setiap 4 penjuru tu kita pastikan dimasuk ke dalam lubang. Kerana lubang yang paling hampir dengan kemah tu dia masuk dengan baik. Masuk dengan elok lah. Seterusnya gambar yang keempat. Setelah selesai flexible poles tu masuk, kita ikat dekat bahagian atas kemah tersebut. Seperti gambar raja ini. Kita ikat di atas kemah itu agar kemah itu lebih stabil, agar rangka kemah tu lebih stabil, lebih kemas. Ikatan ini kita boleh guna jenis ikatan yang kita belajar lah, seperti ikatan lilit 2 simpul ke, ataupun simpulan manuk ke. Gambar yang kelima menerangkan kita masukkan besi pacak yang berbentuk L. Setiap apabila kita membeli kemah, kita akan dapat besi berbentuk L ni. Jadi kita masukkan ke dalam setiap lubang penjuru kemah yang kita pasang itu. Kita benamkan L tu ke dalam tanah. Kalau L tu kita letak kemah kita di tanah, kita benamkan L tu masuk ke dalam tanah agar dia lebih kukuh lah. Macam bila kita letak L tu mungkin akan kukuh. Sekiranya nak lebih baik lagi, kita boleh letakkan batu ataupun besi agar kita memastikan kemah tu kukuh dan stabil. Seterusnya gambar kelima ni menunjukkan kita perlu letakkan top cover atau dengan kita cakupkan pada tempat yang disediakan agar top cover tu tak melayang. Dan yang terakhir, kemah setelah siap dipasang. Seterusnya, mari kita belajar cara membuat ikatan atau simpulan. Bagi simpulan manuk, simpulan ini biasanya digunakan untuk mengikat benda yang lincin seperti kayu ataupun hujung pancang kemah. Jadi kita letak di sini, and then sebelah pendek, sebelah panjang, macam ni. Then kita pusingkan dia dan kita naik ke atas. Naik ke atas macam ni. Kita biarkan dia di atas macam ni, and then kita pusingkan, masuk dia ke sini. Ni buat and then kita tarikkan dia. Kita tarikkan dia. Bila kita tarik, terhasillah simpulan manuk ni. Simpulan ni di tengah ni kan, dia akan berselang. Dia akan berselang. Di tengah ni dia akan berselang. Dia jadi kedua belakang ni, dia akan jadi dua macam ni lah kan. And then dia selang kat tengah ni. Jadi terhasillah simpulan manuk. Bolehlah kita guna apabila kita melakukan aktiviti kembara untuk ikat kemah ke, kita
kita nak ikat kayu ke, bolehlah kita guna simpulan manuk ni. Simpulan ni mudah untuk kita gunakan. Dia juga mudah untuk ditanggal dan dibuka. Kedua adalah lilit dua simpul. Okay, lilit dua simpul ini dia adalah ikatan yang mudah, tetapi apabila kita melakukan keadaan ikatan tu dia kemas. Okey, lilit dua simpul ni kita boleh ikat di sebatang pokok ataupun di depan mata kail dan sebagainya. Jadi jom kita lakukan ikatan. Okey, ni sebatang kayu, tali. Okey, tali ni kita letak di atas kayu dan kita yang sebelah panjang, sebelah pendek. Okay, yang pendek ni kita akan bawa mai ke belakang. Okay, ni kan depan kan, okay, belakang ni. And then kita akan simpulkan dia. Okay, ni di belakang kita masukkan. Kita buat simpul. Okay, ni terhasillah satu simpulan. Okay, seterusnya yang lebih pendek ni kita buat lagi satu simpulan untuk jadi dua simpul. Okay, masukkan dan kita tarik. Jadi terhasillah lilit dua simpul. Okey, nampak ni. Dia kemas, dia tak longgar. Kemas Dan nampak ni. Okey. Ni yang pertama, simpulan yang pertama, ni simpulan yang kedua. Dia kurang jelas sebab saya guna tali kasut kan. Tali kasut ni dia nipis, so dia lekat dua ni. So hasillah lilitan dua simpul. Keselamatan ketika melakukan aktiviti kemara. Yang pertama, pakai pakaian yang sesuai. Yang kedua, anda mesti mengetahui tahap kesihatan sebelum menyertai aktiviti lasak. Dan yang ketiga, pastikan peralatan atau kemudahan yang digunakan selamat dipakai. Yang keempat, pastikan kelengkapan atau peralatan yang digunakan mencukupi. Dan yang kelima, sediakan peti kecemasan dan catatkan nombor ambulans. Dan yang terakhir adalah kaedah menyelamat di hutan, laut atau sungai dan atas gunung. Bagi kaedah menyelamat di hutan dan gunung, yang pertama, jangan panik ketika sesat, tenangkan diri terlebih dahulu. Kemudian cari tempat berlindung yang selamat dan cerah buat sementara waktu seperti gua, batu besar, pohon yang mempunyai akar banir. Dan yang ketiga, kita boleh menggunakan kaedah asap naik ke udara untuk menunjukkan kita tersesat di dalam hutan atau di atas gunung. Kaedah menyelamat di sungai ataupun laut. Yang pertama, jangan panik, tengok keadaan mangsa terlebih dahulu. Kemudian, boleh menggunakan kaedah mencapai, kaedah mencapa atau menunda mangsa. Dan yang ketiga, meminta bantuan orang sekeliling. Sekian, terima kasih.